والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. Sampai kalimat wirid sebagaimana yang terdapat dalam Al-Misbah, yaitu wazifah. Wazifah inilah satu bacaan yang tersusun dan dibaca secara berturutan ataupun berterusan ataupun seumpama dengannya. Maka jamak daripada kalimah wirid ini panggil awrad. Awrad ini jamak kepada wirid. Maka perkataan ini dikaitkan oleh golongan sufi dengan zikir-zikir yang diberikan oleh syekh kepada muridnya agar berzikir menggunakan zikir tersebut pada waktu pagi, iaitu selepas solat subuh. Jadi di antara awrad ataupun zikir-zikir yang diamalkan biasanya zikir yang diambil daripada guru, zikir yang diberi oleh gurunya melalui sanad yang sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi guru yang memberi sanad ini dia ambil dari guru dia. Guru dia ni ada ambil pada gurunya sampai kepada baginda Rasulullah. Maka wirid ini ataupun amalan zikir yang macam ini akan mempunyai barakah dan akan boleh membawa kepada pembersihan hati. Lalu syekh ini yang memberi wirid tadi, yang membai'ah ini, yang dikenali dengan syekh ataupun guru yang memberi mentabiah anak muridnya melalui zikir, maka dia akan tentukan zikir tersebut pada waktu-waktu sia-sia yang telah ditetapkan dengan bacaan yang khusus. Jadi setengah syekh itu tidak sama dengan syekh yang lain dari segi wiridnya. Ada yang ditentukan oleh syekh dengan wirid la ilaha illallah dengan dibaca 1000 satu hari. Ada yang diamal dengan 100 kali sahaja. Ada dia amalkan wirid itu 1000 satu hari sekali. Ada yang dikatakan yang memberi amalan wirid tersebut. Lalu di antaranya wirid yang diamalkan biasanya pada waktu pagi, iaitu selepas daripada solat subuh. Ini biasa yang diamalkan wirid lepas pada solat subuh. Setengah-setengah syekh mereka lepas pada subuh mereka berwirid, mereka berzikir beramai-ramai. Setengah kita kadang-kadang menyampaikan kuliah, ada guru-guru yang membawa wirid, dan banyak ahli-ahli sufi yang mereka itu lepas pada subuh mereka menjadikan waktu subuh itu waktu yang mereka berwirid ataupun berzikir. Kadang-kadang diselangi, ada hari dia berzikir, ada hari dia menyampaikan ilmu. Maka yang pastinya berzikir lepas daripada subuh ini adalah satu amalan yang baik. Jadi amalan yang berzikir selepas pada subuh ini memang ada sebut di dalam hadis. Dan ini dikatakan khilaf ulama. Ada ulama mengatakan amalan yang afdal lepas daripada sembahyang subuh adalah berzikir. Dan ada ulama yang mengatakan amalan yang afdal selepas daripada waktu solat subuh adalah membaca Al-Quran. Maka ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatal ghada, yakni as-subhi fi jama'atin thumma jalasa yazkurullah hatta tatla'u asy-syamsu thumma qama fa shalla rak'ataini inqalaba bi ujrin hujjatin wa umratin. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sembahyang subuh secara berjemaah, dia sembahyang subuh secara berjemaah ini pahalanya besar. Dan dikatakan sembahyang subuh ini ada mengatakan sembahyang fardu yang paling fadilatnya besar. Dan ada ulama mengatakan sembahyang fardu yang fadilat besar itu adalah sembahyang asar. Maknanya dan dikatakan sembahyang itu dipanggil salatul wusta. Maka yang afdalnya kita sembahyang subuh itu secara berjemaah. Selepas sembahyang berjemaah kemudian duduk berzikir mengingati Allah Ta'ala. Lepas subuh tidak keluar, masih lagi duduk di tempat dia sembahyang, tempat yang dia duduk sembahyang, kemudian dia berzikir sampai terbit matahari, sampai kepada waktu syuruk, waktunya habisnya waktu zuhur, terbitnya matahari, kemudian dia pun bangun sembahyang 2 rakaat sembahyang sunat. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan sembahyang sunat isyraq,
masuk waktu isyraq betul-betul tu jangan sembahyang lagi. Lewatkan 2-3 minit baru kita sembahyang sunat isyraq. Ini pandangan Imam Al-Ghazali. Ada setengahnya mengatakan bahawa sembahyang itu sembahyang sunat duha. Apabila sampai saja waktu duha, awal-awal masuk duha terus sembahyang. Apabila matahari tinggi segala, maknanya lalu dia pun sembahyang. Maka dia yang berzikir lepas pada subuh, dia terus berzikir, tak keluar-keluar sampai pada terbit matahari, terus sembahyang 2 rakaat. Sama ada sunat isyraq mengikut Imam Al-Ghazali ataupun sunat duha mengikut pandangan yang lain, maka dia telah mendapat pahala yang begitu besar, yakni dia mendapat pahala haji dan umrah. Berdasarkan kepada hadis yang lain, sahabat Nabi ada bertanya, ya Rasulullah, orang yang duduk di dalam majlis lepas pada subuh mereka berzikir sampai pagi, lalulah dia pun sembahyang 2 rakaat, dia mendapat pahala haji umrah, itu pahala haji umrah yang sempurna. Lalu Nabi mengatakan, ya, pahala haji umrah yang sempurna. Ini orang yang duduk lepas pada subuh terus dia berzikir sampai ke pagi. Masa saya belajar dahulu, ada ustaz saya mengatakan bahawa termasuk juga adalah majlis ilmu. Maknanya yang biasanya dikhilafnya lepas subuh membaca Quran ataupun zikir. Tapi dikatakan juga majlis yang dikatakan mengingati Allah itu termasuk juga dalam majlis ilmu, katanya. Berdasarkan kepada hadis lain, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-fajr fi jama'atin summa qa'ada bi yazkurullah hatta tatla' syamsu summa shalla raka'ataini kanat lahu ka ujrin hujjati wa umratin tammah. Ditambah tammatin. Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi yang menjadi khadam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hidupnya berkhidmat kepada Nabi, lalu Allah Taala beri keberkatan kepada Anas bin Malik dengan umur yang panjang, harta yang banyak, anak yang ramai, isteri pun ramai, cucu pun banyak. Allah Taala beri kelebihan berkat dia berkhidmat dengan Nabi. Maka dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sembahyang subuh secara berjemaah kemudian dia duduk berzikir mengingati Allah Taala sehingga terbit matahari, kemudian dia sembahyang 2 rakaat, maka pahalanya seumpama haji dan umrah yang sempurna. Dapat pahala haji umrah yang sempurna. Sebab itu kata seorang sahabat saya yang belajar di Mesir, satu hari tuan gurunya buat teka-teki, siapakah yang pergi haji tiap-tiap hari? Siapakah yang pergi buat umrah dan haji tiap-tiap hari? Lalu orang jawab, orang yang duduk Mekah, tuan guru. Orang yang sentiasa duduk di Madinah, orang itu yang sentiasa pergi Mekah haji. Umrah dan haji tiap-tiap hari. Ada yang mengatakan bahawa orang yang orang yang duduk di dalam Masjidil Haram, yang selalu duduk dalam Masjidil Haram. Kalau kita orang yang pergi haji semua tiap-tiap hari ni, orang Medan atau apakah, tu orang naik haji tiap-tiap hari. Lalu kata tuan guru, tidak, yang naik haji tiap-tiap hari ni adalah orang yang selepas daripada sembahyang subuh dia sembahyang sunat, dia berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sembahyang sunat, dia dapat pahala haji dan umrah secara sempurna. Dalam hadis lain, Amrah qalat sami'at ummul mu'minin, sami'tu ummul mu'minin ta'ni Aisyah radhiyallahu anha taqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man shalla salatul fajr faqa'ada fi maq'adihi falam yablu bi syai'in min amri dunya yazkurullaha hatta yusalliya duha aw ba'a raka'atin kharaja min dhunubihi ka yaumin waladathu ummuh wa la zambalahu. Masya-Allah. Daripada Amrah radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Siti Aisyah kata, aku dengar Nabi ada bersabda, barang siapa yang sembahyang subuh lalu dia duduk di tempatnya, dia duduk tempat sembahyang subuh itu dan dia tidak bercakap sesuatu pun tentang urusan dunia, sedikit pun tidak, dan dia itu berzikir mengingati Allah,
Selepas pada itu sampainya dia pun sembahyang sunat duha 4 rakaat, nasai keluarlah dosanya ataupun keluarlah daripadanya dosa seumpama dia dilahirkan daripada ibunya, yakni la zambalahu, dia tidak ada dosa. Maknanya orang yang diampunkan dosa di atasnya amalan selepas daripada subuh dia sentiasa beramal. Sehingga kan di dalam hadis ada mengatakan as-subha tamna'u rizqa. Subuh ini mencegah rezeki. Maka dikatakan subuh mencegah rezeki, yang pertama tidur lepas subuh. Lepas subuh tidur, kecuali uzur jangan-jangan sekali itu lainlah, tapi menjadi amalan. Lepas subuh tidur ini mencegah rezeki. Sehingga kan satu hari Rasulullah pergi rumah Siti Fatimah. Siti Fatimah lepas subuh tidur, maka Rasulullah pegang kaki Siti Fatimah dengan arti kata menggeraknya. Lalu terkejut Siti Fatimah tengok Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan bahawa lihatlah kamu mengenai bahagia yang diberi kepada kamu tentang rezeki kamu disebabkan tidur lepas subuh. Jadi tidur lepas subuh mencegah kepada rezeki. Dan termasuk juga rezeki ibadat. Kerana lepas pada subuh ni waktu ibadat sebenarnya. Waktu ibadat kepada Allah Ta'ala. Dengan sehinggalah kepada terbitnya matahari, habisnya waktu subuh. Jadi masa itu lepas pada subuh, kalau boleh kita habiskan masa dengan beribadat, sama ada dengan membaca Quran ataupun dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Banyak ulama khilaf pada dua perkara, baca Quran dengan berzikir kepada Allah selepas daripada subuh. Bahkan dikatakan lepas daripada subuh kalau dia beramal macam itu, maka dia ini diampunkan dosa kayaumin waladathu ummuh, seperti dia ini dilahirkan daripada perut ibunya, tidak ada dosa. Ini fadilat besar lepas pada subuh. Dan dalam hadis lain pula mengatakan daripada Muaz ibnu Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salatul fajri summa qa'ada yazkurullah taala hatta tatla'a syamsu wajabat lahul jannah. Sesiapa yang sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh dia duduk berzikir ingat Allah sampai terbit matahari, maknanya tidak dikaitkan dengan sembahyang. Dalam hadis itu tidak dikaitkan dengan sembahyang, hanya lepas subuh berzikir saja, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya syurga. Sebab tu kita cuba jadikan amalan lepas subuh berzikir. Kerana ini ada hadis mengenai zikir lepas subuh. Maknanya yang khususnya banyak zikir lepas subuh. Jadi lepas subuh ini banyak, kalau kita ambil amalan-amalan zikir dengan syekh, dengan guru-guru, biasanya dia suruh berzikir lepas pada subuh. Ada yang lepas subuh dengan maghrib, ada subuh lepas isyak, ada juga begitu. Ada subuh dengan asar, tapi biasanya lepas subuh. Biarlah kalimah yang kita bangun daripada pagi-pagi, kalimah yang kita sebut awal-awal kehidupan kita adalah menyebut nama Allah. Itulah yang sebaiknya. Maka dalam hadis yang lain pula, An Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qala sami'tu jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min abdin yusalli salata subhi summa yajlisu yazkurullaha hatta tatla'a syamsu illa kana dzalika hijaban minan nar. Maka daripada Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, yakni anak pada Sayyidina Ali, cucu pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar datukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba yang sembahyang subuh kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Taala sampai terbit matahari, maka amalan itu menjadi pendendeng daripada azab api neraka. Sebab itu kena ada amalan zikir kita. Kemudian amalan zikir ini biasanya kita jangan tinggal selepas daripada subuh. Kalau kita sibuk dengan pekerjaan kita, yang pertama sembahyang subuh dulu berjemaah. Yang kedua, ambil masa sedikit berzikir. Berzikir, habis berzikir baru terus kepada pekerjaan kehidupan kita harian. Barulah insya-Allah Allah Ta'ala akan memberi rezeki yang banyak kepada kita, ataupun akan memberi barakah kepada kita. Lebih-lebih lagi dapat pahala. Banyak kelebihannya orang zikir lepas subuh, dikatakan mendapat pahala haji dan umrah secara sempurna. Yang pertama. Yang kedua, dia ini diampunkan dosa sehingga kan tidak ada dosa seumpama keluar daripada perut ibu. Dan yang ketiga, dikatakan wajib baginya masuk dalam syurga. Yang keempat, dia ini dihalang daripada azab api neraka. Ini kelebihan orang yang berzikir selepas daripada subuh. Maka fuqaha al-Hanafiyah
yakni daripada ashab Hanafi, imam-imam daripada mazhab Hanafi telah menaskan tentang aulawiyat. Aulawiyat yakni keutamaan menyibukkan diri dengan berzikir selepas subuh hingga terbit matahari sebagai mengambil pengajaran dan iktibar daripada hadis yang kita bicara tadi, menunjukkan bahawa ulama-ulama mazhab Hanafi mengatakan perkara yang utama, perkara yang utama yang perlu diutamakan, yang amat penting adalah menjadikan solat, menjadikan zikir selepas daripada sembahyang subuh. Ini mengatakan bahawa satu keutamaan. Al-Allamah Hashkafi, iaitu pengarang Ad-Durrul Mukhtar, berkata berzikir mengingati Allah daripada terbit fajar sampai terbit matahari lebih aula daripada membaca Al-Quran. Kalau dibahas kedudukannya, yang pertama lepas subuh yang paling afdal berzikir. Yang kedua lepas subuh yang afdal adalah membaca Quran. Yang ketiga lepas subuh yang afdal adalah majlis ilmu. Maka sebab itulah kalau kita memahami, maka mengambil selepas daripada subuh itu majlis zikir itu lebih afdal. Dan banyak hadis-hadis yang membicarakan kelebihan orang yang berzikir selepas pada subuh, ditambah lagi dengan sembahyang sunat lepas daripada berzikir itu, maka dikatakan mendapat pahala haji dan umrah. Kalau orang tanya, saya lepas subuh zikir je tak sembahyang sunat, wajabat lahul jannah, berdasar hadis lain wajib baginya masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang diamalkan zikir selepas pada sembahyang subuh, ada yang diamalkan zikir selepas daripada sembahyang maghrib sebagai dalil seseorang itu disuruh kita berzikir. Dan biasanya syekh-syekh ataupun guru-guru ini akan memberi amalan zikir sama ada lepas pada subuh ataupun lepas daripada maghrib. Jadi kita lepas pada maghrib lalu diamalkan dengan amalan-amalan majlis-majlis ilmu, kerana kebanyakan masyarakat kita mengambil ilmu selepas pada maghrib. Maka di sini kadang-kadang kita amalkan zikir selepas daripada zuhur sebagai menggantikan lepas maghrib, dan boleh juga diamalkan zikir selepas daripada isyak, agar kita ini sentiasa ada amalan zikir. Maka kalimah warid dari segi bahasa ialah sesuatu yang datang. Warid, wirid itu maknanya yang datang. Maknanya kita kena mendatangkan zikir itu. Contohnya seperti dikatakan telah warid kepada kami si fulan, ya, ia bermaksud telah datang kepada kami si fulan. Menurut istilah pula, warid bermakna pemberian ilahi yang dicampakkan al-haq Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati para walinya, lalu dia memperoleh sumber inspirasi. Jadi yang dikata datang warid ketika berzikir itu, perkataan warid ini datang daripada warada. Warada maknanya perkara yang datang. Jadi amalan-amalan zikir itu didatangi ataupun diambil yang datang daripada Nabi. Zikir-zikir ini yang datang pada Nabi itu dipanggil warid. Ataupun kita boleh mengatakan zikir ini kita kena datangkan selalu, hari ini, esok, lusa sebagai amalan. Maka bila disebut juga zikir-zikir itu dipanggil juga warid. Warid ini dengan arti kata telah datang. Maka biasanya kalau orang berzikir, bila datang zikir, ketika zikir dicampakkan limpahan rohani. Kita berzikir ni ada limpahan rohani. Sebab kalau kita berzikir ikut secara yang diambil daripada guru ataupun dizikirkan dengan secara bai'ah dan sebagainya, dia akan memberi kesan. Apabila kita berzikir, kita akan merasa pedih di hati kita. Sama ada rasa pedih, sama ada rasa panas, dia akan ada kesan. Berbeza dengan kita zikir tanpa guru. Tanpa kita ambil daripada guru, kita zikir saja-saja, tidak ada apa-apa kesan. Tapi kalau kita ambil zikir dengan guru, kena ada kesan. Kemudian ketika berzikir itu banyak datang perkara-perkara warid, termasuk dengan arti kata kadang-kadang datanglah macam-macam gambaran-gambaran. Boleh jadi ketika kita berzikir, ada seorang yang mengadu, dia kata masa majlis tawajuh berzikir itu, dia merasakan dia duduk, dia kejam mata ketika berzikir, dia merasakan dia berada di Mekah. Ketika berzikir, itu merasakan berada di Mekah. Dan ketika ada di tengah berzikir itu, dia rasa di Mekah. Lepas tu lalu didatangi oleh seorang pakai jubah putih, duduk bersama dengan dia. Tapi bila dia celak mata, tengok ada dalam majlis zikir. Ada dalam majlis zikir. Jadi kenapa, apa maksud dia? Dia ada. Itu di antaranya. Dan banyak
warid-warid yang datang kepada wali-wali Allah ketika ia itu berzikir kepada Allah Ta'ala, yang dia merupakan satu limpahan rohani yang Allah Ta'ala beri kepadanya. Jadi macam mana wirid itu, warid yang datang itu, wallahu alam, ini tanya orang yang biasa berzikir, yang datang warid kepadanya. Adapun kita ni berzikir ni tak sampai-sampai lagi warid. Tetapi jangan orang itu berzikir, tidak boleh dia niat untuk dapat sesuatu kelebihan. Dia berzikir ini sebagai jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah dan untuk menyebut nama Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu dikatakan bahawa warid itu juga mungkin akan menjadikannya tidak tentu arah tuju serta menghilangkan daripadanya segala perasaan. Jadi ketika dia berzikir, kadang-kadang bila berzikir itu datang warid. Bila datang warid itu kadang-kadang tanpa disedari dia telah melakukan perbuatan yang tidak dia, maknanya kadang-kadang yang boleh seolah-olah bukan daripada dia, hilang perasaan. Dia boleh, yang sama ni dia tidak menjerit, dia boleh menjerit. Yang selama ini dia ini orang yang duduk diam saja, tiba-tiba dia menari dalam keadaan dia tidak boleh menahan. Lalu dikatakan bahawa menjadi dia tidak tentu arah. Jadi dia tidak tentu arah ketika dia itu, ia hanya berlaku buat seketika saja dan tidak akan kekal kepada tuannya. Maknanya dia tidak akan kekal, akan berlaku sekejap saja. Dan biasanya kalau dia duduk di dalam zikir seumpama itu, dia yang bersamanya ada gurunya akan mengawal keadaan dia. Keadaan dia. Memang ada berlaku seorang yang berzikir, bila berzikir, lalu ketika dia berzikir itu tiba-tiba dia menangis, menjerit macam budak-budak, menjerit. Dan kadang-kadang ada juga ketika dia berzikir, dia datang warid gembira, dia ketawa. Jadi bagi orang awam masuk, apa zikir macam ni? Menjerit-jerit. Apa zikir macam ni, ketawa, main-main zikir pula. Kadang-kadang dia berzikir, dia tak sedar. Dia lempar kursi lah kadang-kadang. Dia berguling, dia tidak sedar. Tapi bila habis zikir dia pun sedar balik. Kadang-kadang dia tak ingat dah apa yang berlaku itu. Boleh jadi dia ingat, boleh jadi tidak ingat. Dia tanya kepada tuan dia lah. Tapi dikatakan bahawa memang ada berlaku macam itu. Itu dia panggil waridat yang datang. Sehingga kan yang mengaku Tuhan pun ada ketika berzikir. Pernah orang tanya, dia kata, apa hukum Ustaz seorang yang berzikir tapi menari-nari? Kalau dia berzikir memang dia sengaja-ngaja menari-nari, ini bid'ah. Dia pun berjoget. Betul-betul berjoget. Tapi kalau dia berzikir dalam keadaan dia tidak menyedari ataupun dia tidak dapat menahan, boleh jadi terbuka limpahan dia. Limpahan rohani ini menyebabkan dia rasa sangat rindu kepada Nabi sebagai contoh. Sangat asyik, lalu dia tidak sedar dalam keadaan macam itu tidak mengapa dia nak menari ke, dia nak menangis ke, dia nak duduk keadaan macam mana, dalam keadaan yang warid datang kepadanya itu sehingga kan dia tidak tertahan, itu tidak mengapa. Tetapi ingat, perkara itu berlaku hanya seketika sahaja. Dan dia ini akan dikawal oleh gurunya. Tapi ada pun bagi orang yang berzikir kemudian dia tidak ada didatangi daripada guru, ini dibimbangi. Datang perkara-perkara yang di luar pemikiran dia, di luar jangkaan dia, ataupun yang dia tidak dapat menahannya, akan boleh menjadi dia ini membawa kepada mudarat akan diri dia, ataupun memberi kepada kebinasaan. Masuk binasa ni kadang-kadang jadi dia seolah-olah macam tidak ciuman apabila dia melakukan amalan zikir tadi dengan tidak ada orang yang membimbingnya. Maka wirid ini menghimpunkan 3 bentuk zikir yang dituntut oleh syarak, yang diseru oleh kitab Allah dan diterangkan oleh sunnah Rasulullah SAW yang mulia tentang kelebihan dan ganjarannya. Maka tercatat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi tentang tuntutan berzikir kepada Allah Ta'ala, dan zikir ini melingkungi beberapa perkara. Jangan kita katakan bila sebut zikir mesti la ilaha illallah. Yang kita sebut subhanallah itu tidak berzikir, itu berzikir juga.
Jangan dikatakan bahawa orang yang bersahabat itu tidak berzikir. Bahkan membaca qasidah itu boleh termasuk berzikir juga. Dia hadiahkan kepada Nabi dan merasakan untuk melahirkan rasa kasih sayang kepada Nabi. Itu pun boleh membawa kepada berzikir kepada Allah. Ataupun dikatakan bahawa zikir ini dengan arti kata sesuatu amalan yang boleh membuat seseorang itu ingat kepada Allah. Maka itu dipanggil zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga dikatakan dengan jalan bertafakur, dia diam saja ingat kepada Allah, itu zikir. Berzikir. Lalu wirid tersebut ialah yang pertama istighfar. Istighfar ini meminta ampun kepada Allah Taala. Meminta ampun kepada Allah iaitu dengan sirah ataupun lafaz astaghfirullah sebanyak 100 kali selepas memuhasabah diri terhadap segala kesilapan ataupun kesalahan. Jadi yang pertama istighfar pun termasuk dalam wirid, dan Nabi SAW beristighfar dalam riwayat lain kata 70, ada riwayat yang mengatakan sebanyak 100 kali. Lalu ulama mengatakan Nabi beristighfar sedangkan Nabi ini orang yang sudah diampunkan dosa, ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar, diampunkan dosanya yang terdahulu dan juga terkemudian, maka Rasulullah sudah tidak ada dosa tapi masih lagi beristighfar kepada Allah. Yang pertama untuk mengajar kepada umatnya agar memperbanyakkan beristighfar. Yang kedua, Nabi beristighfar adalah untuk diampunkan dosa terhadap umatnya. Maka Nabi beristighfar untuk umat dia. Maka kita ini yang banyak dosa, lebih-lebih lagi lah kena memperbanyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita meminta ampun kepada Allah. Maka lafaznya adalah astaghfirullah sebanyak 100 kali. 100 kali selepas memuhasabah diri terhadap segala kesilapan. Yang ini disuruh bila kita beristighfar saja kita muhasabah, lepas pada itu kita pun beristighfar. Lalu dikatakan bahawa kita boleh beristighfar yang pertama lepas pada sembahyang. Lepas pada sembahyang ada mengatakan 3 kali ataupun sekurang-kurang sekali, ataupun dibaca dengan 11 kali. Maka ada pun istighfar, boleh kita beristighfar sebanyak-banyaknya lepas daripada sembahyang. Yang kedua, kita beristighfar selepas daripada kita melakukan kesilapan. Lepas kita buat dosa, kita beristighfar kepada Allah Ta'ala sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, ketika orang itu ingin bertaubat kepada Allah, bila dia rasa ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka perlulah ia beristighfar. Beristighfar. Hanya Imam Al-Ghazali menyuruh kita bertaubat kepada Allah dengan jalan sembahyang sunat, taubat, kemudian barulah beristighfar ataupun muhasabah diri dahulu, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa muhasabah diri terhadap segala kesilapan ia bertujuan mengembalikan catatan amalan agar berada dalam keadaan suci bersih. Jadi kita disuruh beristighfar ini agar amalan kita ini dibersihkan dengan beristighfar. Kerana sesungguhnya dosa orang ini yang banyak dosa boleh terhapus dosanya dengan memperbanyakkan istighfar. Hatta dikatakan orang yang banyak dosa ini, kalau dosa besar diampunkan dosanya dengan taubat nasuha. Tetapi ada mengatakan bahawa orang yang banyak beristighfar ini, maka dosa besarnya pun akan menjadi dosa kecil. Kalau dia banyak lagi beristighfar, maka dosa kecil pun akan dihapuskan dengan dia ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang ini kalau dia melakukan maksiat tidak lagi ditulis lagi, sehingga kan dia beristighfar. Tetapi setelah lewat maksiat diberi masa tidak beristighfar, maka baru ditulis amalan tadi. Apabila saja dia beristighfar, lalu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah seseorang itu memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana firman Allah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah
innallaha ghafurur rahim, dan apa saja kebaikan yang kamu lakukan untuk dirimu, nescaya kamu akan memperolehi ganjarannya di sisi Allah Ta'ala sebagai balasan yang paling baik dan balasan yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa saja yang kita buat kebaikan untuk diri kita, maka akan dapat ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Apa saja amalan yang kita buat. Namun demikian, mohonlah keampunan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha menyayangi akan hamba-Nya. Maka disuruh seseorang itu memperbanyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang seorang sahabat Nabi, dia ini telah melakukan kesalahan. Ini dia telah terlihat seorang wanita yang mandi. Bukan melihat tapi terlihat. Lalulah dia ini menyesal, merasa takut, beristighfar banyak-banyak kepada Allah, sehingga kan dia ini malu nak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia lama tidak datang, lalu Rasulullah tanya kepada para sahabat, lalu sahabat pun pergi berjumpa dengannya. Lalulah mengatakan bahawa Rasulullah bertanya tentang dirinya dan ingin berjumpa dengannya, tapi dia kata dia sangat malu dengan Nabi. Lalulah bila dipujuk, akhirnya dia pun pergilah. Bila dia pergi, lalu dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalulah dia pun mengaku di hadapan Rasulullah di atas kesalahannya. Kemudian dia pun balik, dia pun bertaubat bersungguh-sungguh kepada Allah, dia bertaubat dan dia tidak pergi lagi berjumpa lagi Rasulullah. Kerana dia masih lagi malu. Lalulah mendapat berita bahawa sahabat ini telah mati, sahabat ini telah wafat. Lalu apabila sahabat ini wafat, lalu disuruh menguruskan jenazahnya. Apabila disuruh menguruskan jenazahnya, lalulah Nabi pun sama-sama mengurus jenazah, sembahyangkan mayat jenazah sahabat Nabi ini, lalulah ingin dibawanya ke tanah perkuburan. Apabila ingin membawanya ke tanah perkuburan, tiba-tiba dia tidak dapat. Nabi tidak dapat berjalan dengan baik. Nabi berjalan perlahan-lahan Nabi berjalan, sehingga sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu berjalan dalam keadaan macam ini?" Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kerana aku telah melihat penuh malaikat mengelilingi jenazah ini untuk sampai ke tanah perkuburan, dan sehingga kan tidak boleh aku meletakkan kaki kecuali ada akan terkena dan malaikat." Maknanya terlalu banyak malaikat. Ini adalah kesan orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas dosa yang dilakukan. Lalu orang yang banyak istighfar ini orang yang dikasihi oleh Allah, hatta banyak dosa secara mana pun mesti kena banyak beristighfar kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala kasih kepada orang yang dia ini buat dosa tapi dia beristighfar kepada Allah Ta'ala sebanyak-banyak. Lalu ada dalam hadis menceritakan bahawa ada orang yang dia ini buat maksiat. Lalu bila dia buat maksiat, kemudian dia beristighfar, bertaubat kepada Allah. Kemudian dia cuba jaga dirinya, tetapi kadang-kadang dia kalah, dia buat lagi maksiat. Lalu dia buat lagi maksiat. Lepas dia buat maksiat, dia terus menyesal pula, lalu bertaubat lagi, beristighfar lagi kepada Allah. Kemudian dia bertaubat lagi. Bila dia bertaubat, Allah Ta'ala terima 2 kali dia bertaubat. Kemudian daripada itu, dia ini cuba jaga dirinya, tiba-tiba dia buat lagi maksiat. Bila dia buat lagi maksiat, lalulah dia menyesal, dia bertaubat kepada Allah, lalu dia minta ampun, Allah Ta'ala terima lagi taubatnya. Lalulah Allah Ta'ala mengatakan kepada hamba ini, buatlah kamu buat apa saja, apabila kamu bertaubat, aku pasti terima. Maka ulama mengatakan bahawa berdasarkan hadis ini, jangan kita buat main-main. Oh tak apa, taubat nampak sampai masa Tuhan terima. Maknanya kita jangan buat main-main macam itu, sebab kita tak tahu kematian kita macam mana. Boleh jadi kita kata tak apa, kita buat maksiat, nanti esok taubat pula. Sehingga kan Allah Ta'ala kata, hamba aku ini kalau dia buat maksiat, dia betul-betul bertaubat kepada Allah, tapi dia tak mampu, tersalah juga dia buat lagi. Maka Allah Ta'ala kata pada dia, Allah Ta'ala beritahu orang ini, kalau dia buat maksiat, dia bertaubat sungguh-sungguh, aku akan terima. Kerana Allah Ta'ala Ghafurur Rahim, sangat pengampun dan sangat menyayangi akan hambanya, yakni kepada hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi taubat, kenapa Allah Ta'ala ini memberi kelebihan
kepada kita semua, kerana ini berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah meminta kepada Allah agar umatnya diampunkan oleh Allah Taala akan dosanya walau dosanya banyak. Sehingga kan ampunan itu Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi Muhammad, sehingga kan ketika nak wafat itu, walaupun dia sakit, belum lagi nazak, tetapi dia ada niat nak bertaubat dan dia bertaubat, maka diampun lagi dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah ia ini bertaubat dengan taubat nasuha akan dosa yang telah dia lakukan. Lalu di antara jalannya dengan memperbanyakkan istighfar kepada Allah, maka beristighfarlah. Kalau boleh beristighfar 100 kali sehari pun alhamdulillah. Yang paling penting kita kena ada amalan wirid ataupun dipanggil wazifah, bacaan-bacaan yang tertentu yang dibaca dengan waktu-waktu yang tertentu dengan secara berterusan. Lalu dikatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah memperbanyakkan istighfar sebagai pengajaran dan nasihat kepada umatnya, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marratan. Sesungguhnya demi Allah, Nabi ini hadis riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi mengatakan bahawa demi Allah, bahawa sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah. Perlu ke Nabi bertaubat? Sedangkan Nabi ini orang yang diampunkan dosa. Kalau ikutkan yang perlu bertaubat kita, Nabi ini orang yang tidak ada dosa. Sehingga dikatakan dalam kitab Minhajul Abidin, orang yang bertaubat itu adalah orang yang bertaubat daripada dosa. Kalau dia tidak ada dosa, maka tidak dipanggil taubat padanya. Ini tercatat dalam kitab Minhajul Abidin. Kata kita dalam kitab Minhajul Abidin, kata Imam Al-Ghazali, orang yang bertaubat mesti melibatkan kepada dosa. Dan kalau dia tidak ada dosa, itu bukan taubat namanya. Taubat ini mesti merujuk kepada dosa. Sedangkan Nabi tidak ada dosa, tapi Nabi mengatakan wa atubu ilaihi, aku bertaubat kepadanya. Maka Nabi beristighfar dan Nabi bertaubat kepada Allah, sedangkan Nabi tidak ada dosa. Nabi sudah diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala, ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, yang terdahulu yang terkemudian sudah diampunkan dosa. Lalu dalam keadaan Nabi tidak ada dosa. Bila Nabi tidak ada dosa, Nabi sebut bahawa demi Allah aku minta ampun dengan Allah, dan demi Allah aku minta ampun dengan Allah, dan aku bertaubat kepada Allah. Kenapa Nabi bertaubat kepada Allah? Nabi bertaubat kepada Allah menunjukkan bahawa satu galakan ataupun pengajaran kepada umat Nabi Muhammad agar umat Nabi Muhammad memperbanyakkan taubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kerana Nabi ini ikutan. Kalau Nabi tidak bertaubat, maka kita nak ikut siapa? Lalu Nabi nak tunjuk kepada umatnya, lalu Nabi bertaubat kepada Allah walaupun Nabi tidak ada dosa. Lalu semuanya, baik Nabi istighfar, baik Nabi bertaubat, semuanya untuk umat. Kalau untuk Nabi nak lepaskan dirinya, cukuplah, tidak payah bertaubat, tidak payah minta ampun dah, sebab sudah diampunkan dosa. Tapi baik Nabi beristighfar, baik Nabi bertaubat, adalah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk kita semua. Lalu dikatakan bahawa aku beristighfar kepada Allah Ta'ala dan bertaubat kepadanya aksar min sab'ina marah, lebih daripada 70. Lebih daripada 70 kali Nabi beristighfar kepada Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Pun boleh juga baca Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Ada juga boleh juga kata Astaghfirullahalazim li abi wa ummi, Astaghfirullahalazim lil mu'minina wal mu'minat, Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Kepandalah, yang paling penting dimulai dengan perkataan astaghfirullah. Makna astaghfirullah adalah aku meminta ampun kepada Allah. Dan dikatakan dalam hadis lain, an Abdullah bin Bashar
Ibnu Bisrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Maka dikatakan bahawa beruntunglah daripada Abdullah ibnu Bishrun radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beruntunglah bagi sesiapa yang mendapati catatan amalannya terdapat istighfar yang banyak. Maka dikatakan beruntung kalau diberi surat amalan, tiba-tiba di dalam surat amalan itu tercatat bahawa orang ini orang yang banyak beristighfar, maka dia beruntung. Kenapa? Istighfar yang banyak itu menyebabkan diampunkan akan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka sebaiknya kita beristighfar. Maka istighfar itu jadikan wirid. Istighfar itu menjadikan wirid. Jadi amalan kena ada istighfar 100 hari, paling 100 kali sehari, ataupun paling kurang 10. Kalau tidak 100, kita beristighfar kepada Allah. Yang paling penting mesti di dalam diri kita ini tiap hari kena istighfar. Kalau sembahyang 5 kali sehari, kalau 5 kali sehari bermakna kalau kita baca 3 kali Astaghfirullahalazim, lebih kurang 15 kali dah sehari. 15 kali dah sehari. Kalau kita letak pula lepas pada sembahyang pula, kita nak letak khusus pula, kita letak 10 pula sekali 10 yang lain, maka sampai 50 dah situ. Maka yang paling penting diamalkan seterusnya, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kerana orang yang diampunkan dosa di antaranya adalah orang yang memperbanyakkan istighfar kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.
إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام لقد جاءكم
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكى قدمه ترابي ورمي وشد من ثواب أنشأه وطوى تحت الحجارة كشفا مترف الألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلموا سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكى قدمه ترابي ورمي وشد من ثواب أنشأه وطوى تحت الحجارة كشفا مترف الأدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير